لله رب العالمين وبه نستعين وصلي وسلم على سيدنا الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Bahagiatul Imam Bilal Muslimin dan Puasa Surah Muslimin dan Muslimat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat sambung kembali kuliah tafsir kita masih dalam juzuk ke-28 surah Al-Jumu'ah. Kita dah bincang ayat ke-9 sampai ayat ke-11. Cuma hari ini kita sambung pedoman hidup dan hukum hakam yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat tersebut sampai pada muka surat 229. Kita berhenti pada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Abu Dawud, man tawadda'a yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu pada hari Jumaat, maka wudunya itu sudah memadai dan baik. Siapa yang mandi pula, maka mandi itu adalah lebih afdal. Ini ada perbincangan tentang mandi hari Jumaat itu wajib atau sunat. Jumhur sebahagian besar para ulama menyatakan mandi pada hari Jumaat itu adalah sunat. Kecuali yang menyebabkan dia wajib mandi. Kecuali yang menyebabkan dia wajib mandi. Kalau tak ada benda-benda yang menyebabkan dia wajib mandi, maka sunat mandi pada hari Jumaat. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Ayyub Al-Ansari, man igtasala yawm al-jum'ati wa massa min tayyibin in kana 'indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid fayarka'a in badalahu wa lam yu'dhi ahadan thumma ansata idha kharaja imamuhu hatta yusalli kanat kafaratan lima bainaha wa bain al-jum'ati al-ukhra. Siapa yang mandi pada hari Jumaat menggunakan wangi-wangian, jika ia memilikinya, memakai pakaian yang paling cantik, kemudian dia keluar sehingga tiba di masjid lalu rukuk, dalam masa yang sama ia tidak menyakiti siapa pun, kemudian dia berdiam diri mendengar imam berkhutbah sehingga selesai salat, nescaya demikian itu menjadi kafarah, menghapus dosa baginya di antara Jumaat dengan Jumaat yang lain. Ini hadis cerita tentang kalau mandi hari Jumaat. Dia mandi hari Jumaat boleh disekalikan mandi subuh tu. Yang mandi subuh tu boleh kita niat mandi sunat hari Jumaat. Dan kemudian dia berwangi-wangian. Nak pergi solat Jumaat ni berwangi-wangian. Bukan saja pergi solat Jumaat, hadir untuk solat 5 waktu di masjid pun digalakkan berwangi-wangian. Dan makruh jika berbau busuk. Kan ada hadis cerita kalau makan bawang umpamanya, maka ulama qiyas, bukan sekadar makan bawang, apa-apa je lah. Kalau bau bawang itu boleh menyebabkan gangguan terhadap orang lain, petai lebih-lebih lagi ya. Petai lebih-lebih lagi ya. Rokok juga kita tak rasa bahawa rokok itu mengganggu sebab kita yang menghisapnya, tetapi bagi orang yang tidak menghisap, dia rasa ganggu, dia rasa terganggu. Baik, kemudian dia memakai pakaian yang paling cantik. Hari Jumaat ni disuruh untuk memakai pakaian yang cantik. Kemudian ia keluar sehingga tiba di masjid lalu rukuk ataupun dia solat. Dalam masa yang sama dia tak sakiti siapa pun, kemudian dia diam mendengar imam berkhutbah sehingga selesai solat, nescaya dia jadi kafarah. Kafarah antara Jumaat ini dengan Jumaat yang akan datang. Jumaat yang ni dan Jumaat yang akan datang. So kafarah ni maksudnya sampai Jumaat depan dosa-dosa kecil ini dihapuskan. Dosa-dosa kecil dia boleh dihapuskan antara Jumaat dengan Jumaat, antara puasa dengan puasa. Kemudian mengambil wudu boleh gugurkan dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian begitu juga kewajipan salat Jumaat ni, dia tidak gugur semata-mata kerana hari Jumaat berkenaan bertepatan pada hari raya. Dia timbul persoalan kan tahun ni ke tahun lepas ni, Jumaat sama dengan hari raya kan? Jadi adakah Jumaat gugur kerana telah pun solat hari raya? Maka ada berbeza pandangan di kalangan ulama, khususnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata ni kalau hari raya bertemu dengan hari Jumaat, maka kewajipan Jumaat itu gugur. Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali menyatakan Jumaat itu gugur kerana sudah cukup salat hari raya. Sebab salat hari raya ni dia ada khutbah juga, maka tercapai pada hari itu. Baik, kewajipan Jumaat ni gugur kerana raya mendahuluinya dan ramai orang sibuk dengan hari raya berbanding hari Jumaat. Apatah lagi pada hari ini orang sibuk menyambutnya. Hujah pada pandangan ini adalah satu riwayat menyatakan bahawa Sayyidina Uthman telah membenarkan penduduk kawasan tanah tinggi di Madinah meninggalkan Jumaat pada satu hari raya. Sayyidina Uthman dia pernah bagi excuse kepada orang yang duduk di tanah tinggi untuk tidak hadir solat Jumaat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil ini dan menyatakan bahawa gugur solat Jumaat jika jatuh pada hari raya. Kalau dah solat hari raya, maka telah gugur kewajipan solat Jumaat. Tapi dia kan perlu dinyatakan di sini, pandangan tunggal seorang sahabat saja tidak dianggap hujah jika terdapat perselisihan mengenainya dan tidak ijma'. Pandangan seorang sahabat tidak menjadi hujah dan dia tidak menjadi ijma' kerana ada pandangan yang lain. Kalau ada pandangan yang disepakati, maka dia jadi ijma'. Contohnya Sayyidina Uthman dia tambah azan pada hari Jumaat, dia tambah azan. Mula satu je, zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, sekali je azan. Zaman Sayyidina Uthman ni bila dah ramai orang umat Islam dan tanah Islam ni makin luas, maka bila nak panggil orang ni dia perlu lebih awal supaya orang datang. Jadi ditambah satu lagi azan untuk memanggil orang. Kan kita buat azan yang sebenar yang pada zaman Rasulullah tu, yang masa azan yang imam naik, khatib naik ke mimbar tu, tu azan sebenar kan. Jadi sebelum tu, azan yang sebelum tu itu pada zaman Sayyidina Umar ditambah. Ada riwayat menyatakan Ibn Umar tak setuju dengan apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman, tetapi tidak dijumpai tentang yang disebut oleh Ibn Umar. Dan yang jelasnya apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman itu menjadi ijma' para sahabat berdiam diri, ijma' sukuti. Dia ijma' sukuti maksudnya mereka berdiam diri, tak bantah apa yang Sayyidina Uthman buat. Apa yang Sayyidina Uthman buat tu sahabat lain dia tak bantah, maka dia jadi ijma' sukuti. Ijma' maksudnya diam itu satu-satu persetujuan di kalangan para sahabat. Maka apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman itu bukanlah satu ciptaan ibadah yang baru. Baik. Kemudian perintah agar pergi solat Jumaat tetap berterusan pada hari raya seperti pada hari-hari Jumaat yang lain. Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibn Majah menyatakan bahawa jika jatuh hari raya bertepatan dengan hari Jumaat, maka baginda sembahyang raya dan Jumaat dengan baca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah dan kedua-dua salat tersebut. So pandangan jumhur menyatakan kewajipan salat Jumaat itu tidak gugur. Tidak gugur. Baik, kalau kita melihat daripada kedua-dua pandangan ini, maka kita dapati bahawa yang Sayyidina Uthman dia benarkan penduduk kawasan tinggi tu, tanah tinggi. So bila mereka datang pada hari raya untuk solat Jumaat, kemudian nak patah balik jauh nak datang masjid balik ni, kemudian excuse itu diberikan berdasarkan kesukaran mereka. Contohlah kalau orang asli masjid jauh, nak pergi masjid pun naik motor sampai 5 orang motor sampai 5 orang, maka itu satu kesukaran bagi mereka. Dah patah balik dah masuk hutan parking motor kat tepi kan, naik rakit pula nak pergi rumah dia
kan? Dah patah balik pula, saat tidur 2-3 jam nak pergi Jumaat pula. So itu kesukaran baginya, maka boleh meminjam pandangan ini. Tapi kalau kita macam rumah macam ni, dekat je, maka kita nak kena ambil pandangan jumhur yang menyatakan kewajipan Jumaat itu tidak gugur, walaupun Jumaat itu jatuh pada hari raya. Wallahu a'lam. Baik, begitu juga kalau kita tengok dalam bab lain, Ibnu Majah menunjukkan satu riwayat daripada Jabir, Rasulullah SAW berkhutbah dengan sabdanya, Inna Allah qad iftarada alaikumul jum'ah fi maqami hadha, fi yawmi hadha, fi syahri hadha, fi 'ami hadha ila yaumil qiyamah. Faman taraka istighfafan biha aw juhudan biha fala jam'a Allah lahu shamlahu wa la baraka lahu fi amrihi ala wa la salata lahu wa la zakata lahu wa la hajja lahu wa la sawma lahu wa la birra lahu hatta yatuba faman taba taballahu alaihi. Sungguhnya Allah mewajibkan fardu Jumaat ke atas kamu semua di tempatku ini pada hari ini, bulan dan tahunku ini sehingga hari kiamat. Ini Nabi kata salat Jumaat ini telah difardukan sampai hari kiamat. Syiah dia tak salat Jumaat sampai dia tunggu imam dia datang. Kalau Syiah mari salat Jumaat tu dia taqiyah tu, takut orang perasan dia Syiah, takut orang perasan dia Syiah. Biasanya Syiah kalau dia hadir salat Jumaat, kemudian lepas tu dia akan bangun untuk solat zuhur dijamak dengan asar. Tapi jangan pula lepas bagi salam ada orang bangun solat sunat, tuan-tuan tuduh dia Syiah. Kemungkinan dia nak cepat, dia nak solat sunat. Jangan tuduh dia Syiah pula. Tapi cuma nak bagi tahu je, Syiah biasanya kalau dia lepas solat Jumaat tu dia akan bangun sebab dia menganggap selagi mana tak turun imam dia, maka solat itu dia sah Jumaat. Namun hadis ini menunjukkan bahawa Jumaat ini dia, Nabi kata qad iftarada, fardu ni sampai hari kiamat tidak akan dihapuskan. Dan begitu juga Nabi kata siapa yang meninggalkan kerana memandang ringan terhadapnya atau mengingkarinya, nescaya Allah akan biarkan hidupnya menjadi simpang perenang, jadi susah, dan Allah hapuskan keberkatan amalannya. Ketahuilah bahawa salat, zakat, haji, puasa dan amalan kebaikan semuanya tertolak sehinggalah ia bertaubat. Manakala siapa yang bertaubat, pasti Allah akan menerima taubatnya. Siapa yang pandang ringan terhadapnya atau ingkar dengan salat Jumaat ini, maka Allah akan biarkan hidupnya jadi susah. Kemudian maksudnya jiwanya tak tenang, serabut, dan kemudian Allah akan hapuskan keberkatan amalannya. Begitu juga Nabi kata salat, zakat, haji, puasa, semua amalan kebaikan tertolak sampai bertaubat. Kerana dia meninggalkan Jumaat dengan memandang ringan terhadap Jumaat, maka amalan dia akan terhapus sehinggalah dia bertaubat. Baik. Kemudian menurut pandangan yang sahih, mengingati Allah ataupun zikir dan amalan yang berkaitan dengannya adalah wajib. Mengingati Allah ataupun zikir di sini meliputi salat, khutbah dan nasihat. Sebab dalam ayat yang kita bincang, fas'au ila zikrillah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Wahai orang beriman, apabila dipanggil kamu untuk menunaikan salat pada hari Jumaat, maka fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingati Allah. Saya kata zikir tu mengingati Allah. Zikir tidak hanya bermaksud yang kita duk zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan itu saja. So zikir yang dimaksudkan ini adalah termasuk semuanya. Dia meliputi salat juga zikir, dengan khutbah itu juga zikir. Kita duk rasa zikir tu subhanallah, subhanallah, tak. Salat itu juga zikir. Zikir ini adalah mengingati Allah. So apa saja perbuatan yang kita buat ini, tuan-tuan, untuk mengingati Allah, kita dikira berzikir.
Kalau mulut saja berzikir tetapi hati tidak mengingati Allah, dia tak nama zikir. Orang bagi rasuah RM300, dia ambil Alhamdulillah, itu bukan zikir. Itu bukan zikir. Kalau zikir, tuan-tuan, orang bagi rasuah, dia tolak, dia tak ucap apa, tetapi dia tolak tu kerana dia takut pada Allah. So dia mengingati Allah, walaupun mulut dia tak astagfirullah, astagfirullah, dia tak kata macam tu. So dia tolak itu kerana dia mengingati Allah. Itu dikira zikir. So kefahaman kita tentang zikir tu kena ubah. So zikir ni apa saja perbuatan, perkataan, ingatan, mengingati Allah, itu dikira berzikir. Begitu juga khutbah, nasihat, apa-apa, kita majlis zikir. Majlis ilmu ni adalah majlis zikir, majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau larang majlis zikir, jadi masalah. Sebaik saya tak masuk senarai Johor tu. 16. Saya masuk senarai satu lagi tu. Senarai satu lagi masuk ni, senarai 16 tu tak masuk. Jadi kalau individu yang buat perangai pelik macam tu, kita tak rasa pelik kan. Ni jawatan agama, dengan tuduhan-tuduhan yang mengarut belaka. Ustaz Khairul Anwar, orang panggil Ustaz KA kan, dia komen Facebook dia, bila masa aku mengkafirkan Mufti ni 9? Bila masa aku mengkafirkan Mufti ni 9? Sebab tuduhan yang kena pada dia mengkafirkan Mufti ni 9. Kacau. Maulana Asri Yusof tak boleh, Dr. Mazhar dah tentulah. Kita tengok asnarai tu, alim-alim belaka, ustaz hebat-hebat belaka ni. Kau main bola import mata nak pemain hebat. Hak penceramah tak nak hebat. Kata kita tak perlu ustaz-ustaz penceramah pada luar, sebab Johor dah ada penceramah-penceramah yang hebat. Bola sepak pun buat macam tu. Jangan ambil pemain luar. Kacau betul lah sih. Tak kena masyarakat kita ni. Dia sebenarnya atas label Wahabi tu je, itu je. Kan? Atas label tu je. Tuan-tuan, sebab tu saya dulu cerita tentang ada satu kelompok orang yang cuba mengaitkan Salafi dengan pengganas. Salafi ni kalau kat Malaysia ni orang panggil Wahabi kan. Orang panggil Wahabi kan. Amerika haduk kata teroris, Salafi teroris ni lama dah. Duk tuduh Salafi teroris, pengganas. Syiah pun tuduh teroris. Tuan-tuan perasan tak? Zaman Nabi dulu, Nabi dihina sihir, Nabi dihina penipu. Zaman sekarang, musuh-musuh Islam, dia cari kelompok yang betul-betul nak amalkan Islam, dia tuduh pengganas. Patutnya benda ni pun kita boleh nampak dah, kan? Musuh Islam tuduh satu kelompok Islam yang nak melaksanakan Islam, dituduh sebagai pengganas. Kita pula ikut rentak tu. Tuan-tuan, kita kan belajar sirah. Orang duk tuduh Nabi dan para sahabat yang bersama Nabi. Kita bila belajar tu, jahat popok musyrikin Makkah ni duk tuduh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi macam tu. Tiba-tiba tuan-tuan, bila musuh-musuh Islam tuduh sekelompok orang Islam macam tu, kita pula ikut. So kalau kita dibawa pada zaman Nabi, entah-entah kita pengikut Abu Jahal tak apa. Sebab kita hidup zaman sekarang pun, bila musuh Islam label macam tu, kita bersama. Tak kena. Dia cuba kaitkan Tauhid 3 tu dengan ISIS. Tauhid 3 tu tuan tahu? Tauhid 3 tu, itulah yang Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, Asma' wa Sifat. Yang tu ijtihad Imam Ibn Taymiyah. Bagaimana nak mengenal Allah, ilmu ni ijtihad Imam Ibn Taymiyah.
So, zaman Rasulullah, zaman sahabat tak ada tauhid yang tiga ni. Dan begitu juga zaman Rasulullah dan zaman sahabat tak ada sifat 20 pun. So, sama-sama adalah ijtihad. Mereka merangka ilmu bagaimana mengenal Allah. Dan kedua-duanya betul. Nak belajar tauhid 3 pun betul, sifat 20 pun betul. Tetapi jangan pula bila belajar sifat 20 kita mengkafirkan orang yang belajar tauhid 3. Sebab ada golongan ustaz yang mengajar begitu. Dia kata siapa tak ngaji sifat 20 tak sah akidah dia. Oi, kacau. Jangan macam tu. Ini soal ijtihad. Nak tauhid 3 pun boleh. Tuan-tuan, sebenarnya tauhid 3 ni ada dalam silibus pembelajaran kita. Ada cikgu? Ingat? Pendidikan syariah Islamiah. Saya kira pendidikan Islam yang tingkatan 5, 6 SPM pun ada tauhid uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Tak silap saya. Ada. Cikgu mengaji dulu. Ingat tu, cikgu penganas lah. Sebab dia kata siapa belajar tauhid 3 ni penganas. Tuan-tuan tengok dia punya nanya, bukan cikgu je dengan saya sekali kan. Kira penganas lah. Sebab belajar tauhid 3. Dia kata tauhid 3 ni mengajar orang jadi penganas. Oh, habis menganas belaka dengan tu imam menganas, dengan tuan-tuan habis menganas. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan belajar kat dulu. Cuma tak ingat je. Kan? Tak ingat je ada dalam silibus kita. Jadi kaitkan tauhid 3 ini dengan ganas tak kena. Yang tauhid uluhiyah ni konsep tidak ada sembahan selain Allah. Itu uluhiyah, perkataan daripada perkataan ilah. Bismillah, Allah tu kan, ni konsep uluhiyah. Tidak ada Tuhan sembah melainkan Allah. Allah je. Tauhid rububiyah ni perkataan Rabb.